Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah Encik Muhammad Fuad. Okey, untuk kumpulan kami akan bentangkan berkaitan tugasan kumpulan kami iaitu institusi MARA. Seperti yang kita tahu, MARA atau Majlis Amanah Rakyat adalah satu badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1965 bagi menggantikan RIDA. RIDA ini dia ditubuhkan sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, iaitu pada tahun 1950. So RIDA ni adalah satu alat khusus kerajaan untuk menyusun semula kehidupan kampung dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Peranan utama RIDA adalah merancang, memperbaiki dan memajukan sosioekonomi. So, sehingga pada tahun 1965, MARA telah ditubuhkan bagi menggantikan RIDA. So, MARA telah ditubuhkan hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumi Putra. Kelahiran MARA seiring dengan rancangan Malaysia Pertama apabila dasar ekonomi baru digubal pada selepas tragedi 13 Mei tahun 1969. So, objektif penubuhan MARA adalah objektif utama dia adalah untuk mengatasi kelemahan dan keadaan sosioekonomi Bumi Putra, khususnya orang Melayu dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Antara objektif MARA ialah objektif dan matlamat MARA ialah menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumi Putra khususnya di luar bandar supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan, perniagaan, supaya kita dapat membentuk sebuah masyarakat usahawan Bumi Putra yang berdaya saing dan berdaya tahan. Wujudnya usahawan Bumi Putra yang profesional dan mempunyai sosioekonomi yang kukuh. So, untuk mencipta dan membimbing lebih ramai pengusaha usahawan yang berjaya, so MARA menawarkan khidmat nasihat teknikal, pengurusan, kemudahan pinjaman kepada masyarakat luar bandar, dan pengusaha dan peniaga Bumi Putra juga disarankan menyertai melalui perjalanan projek-projek atau syarikat perdagangan, perusahaan dan pengangkutan sama ada dipunyai sepenuhnya oleh MARA atau secara usaha sama, di mana projek atau syarikat ini akhirnya diserahkan kepada Bumi Putra apabila kemahiran dan kebolehan mereka meningkat dalam mengendalikan projek-projek tersebut. Seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Selamat petang cikgu, nama saya Ulehun, nombor Menteri Tuan Dana 414. Hari ini saya ingin memberikan tentang dua penggosok isu permasalahan. Pengurusan memerlukan kebakaran, kebolehan, kemampuan dan daya cita pemimpin untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Institut Pendidikan MARA perlu mengubah suai corak amalan pengurusannya kerana sistem pengurusan tradisional yang bercorak tekan, berpusat dan birokratif tidak lagi sesuai dengan tuntutan pengurusan modern era globalisasi yang mementingkan persaingan. Menyutur mengenai isu pembangunan sosioekonomi Bumi Putra, aspek pendidikan dilihat sebagai salah satu perkara yang kritikal dalam luar lingkup usaha, merapatkan jurang sosioekonomi antara kaum serta melenyapkan pasar pemikiran orang Melayu di Malaysia. Program keusahawan MARA dalam tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2017 hingga 2021. Dari segi kandungan khusus pula iaitu perincian atau model khusus yang kurang jelas. Untuk penggalan tata usahawan, isu yang ditemui adalah mengenai tata profil usahawan yang tidak lengkap My Usahawan. Profil usahawan yang disimpan tidak mengandungi senarai khusus yang telah mereka ikuti. Hal ini menyebabkan usahawan yang sama didakwakan khusus yang sama secara berulang-ulang dan jelas di sini berlakunya pemanggilan sumber. Isu pembayaran balik juga tidak mengikut jadual yang ditetapkan. Hubungan rapat dan baik dengan usahawan menyebabkan pegawai MARA sukar untuk melaksanakan proses kutipan semula dana pembiayaan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Fuad bin Abdul Karim, pensyarah bagi subjek pengurusan awam strategik bagi semester kali ini. Saya Muhammad Hazim bin Ibrahim, nombor metrik 26690. Pada pembentangan untuk kali ini, saya akan meneruskan berkenaan 3.0 analisis persekitaran. Model ini merangkumi 4 fasa, iaitu analisis persekitaran dalaman dan luaran, perancangan dan penstrukturan, penjelasan staf serta pengawalan dan penilaian. Berdasarkan dapatan kajian di institusi pendidikan MARA, bolehlah dikatakan bahawa mereka telah memainkan peranan dengan baik sebagai ahli pengurusan. Perancangan telah dibuat berasaskan kepada penilaian yang sistematik ke atas ancaman, peluang, kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan sesuatu strategi. Pengurusan yang berkesan di institusi pendidikan banyak bergantung kepada kepimpinan, pengetua dan ahli pengurusannya. Keberkesanan pengurusan dapat dilihat dari peranan sebagai pemimpin dalam memimpin manusia, struktur, politik, teknologi dan pendidikan oleh semua ahli pengurusan institusi pendidikan. Kecemerlangan organisasi adalah hasil dari usaha-usaha yang dirancang dengan teliti ke arah mewujudkan perubahan dan penambahbaikan di dalam struktur pentadbiran, proses pengurusan, pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sumber manusia. Seterusnya, 3.1 analisis persekitaran luaran. Di samping itu, MARA juga bertindak menubuh dan mengelolakan beberapa institusi kemahiran yang berkualiti tinggi. Melalui peranan yang dirintis dan digerakkan oleh MARA sejak penubuhannya sehingga tahun 2020, MARA telah memperlihatkan pencapaian dan menempatkan kedudukan golongan Bumi Putera ke tahap yang lebih baik berbanding dengan era sebelum pengasasan badan berkenaan. Analisis 5 kekuatan Porter atau dalaman bahasa Inggeris disebut sebagai Porter's 5 Force Analysis adalah suatu alat yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami di mana letak kekuatan MARA dalam menghadapi situasi persaingan. Seterusnya, 3.2 analisis persekitaran dalaman. MARA sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Pembangunan Usahawan. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi dan 9 orang anggota lain. Tiga daripada mereka adalah kaki tangan awam. Semua ahli majlis dilantik oleh Menteri Pembangunan Usahawan. Ketua eksekutif ialah ketua pengarah dan beliau dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah. Bahagian-bahagian yang diterojahi oleh pengarah dan unit-unit di bawah kawalan ketua unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat ibu pejabat dan disokong oleh 14 pejabat MARA negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan pejabat-pejabat MARA daerah. MARA juga beroperasi di London dan Washington serta mempunyai organisasi sekutu di Asia Timur, Eropah, Afrika dan Amerika Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, Dr. Muhammad Fuad bin Abdul Karim. Nama saya Johari Sukni bin Bohari, nombor metrik 260615. Pada hari ini saya akan membentangkan sambungan tugasan bagi kumpulan kami. 4.0 Pemula Strategi. Meskipun ada pihak menyuarakan rasa tidak senang dengan penubuhan MARA, namun jemaah kabinet di bawah Tun Abdul Razak yang ketika itu menjadi timbalan Perdana Menteri sebulat suara meluluskan rang undang-undang penubuhan MARA. MARA yang dirancang ini tidak akan sama sekali menjalankan tugas yang di luar dari bidang cakupannya, seperti yang dilakukan oleh RIDA. Sebaliknya, MARA lebih memfokuskan kepada bidang latihan dan pendidikan serta aspek perdagangan dan perusahaan. Tugasan lain seperti membina jalan raya, jabatan dan membina rumah yang pernah dilakukan oleh RIDA tidak akan dijalankan oleh MARA lagi.
Tugas sebegini telah diserahkan kepada kementerian lain. Di bawah bidang pelatihan dan pendidikan, MARA diberi kuasa penuh untuk menubuh, mengendali dan menanggung institusi latihan dan pendidikan serta melakukan semua perkara yang bermanfaat bagi tujuan pendidikan. Analisis SWOT adalah teknik perancangan strategi yang digunakan bagi membantu seseorang atau organisasi mengenal pasti kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity dan ancaman, threat, yang berkaitan dengan sesuatu pembinaan, aktiviti atau perancangan projek. SWOT direka untuk digunakan dalam peringkat awal proses membuat keputusan dan berfungsi sama seperti rubrik, iaitu digunakan sebagai alat untuk penilaian pencapaian strategi sebuah organisasi atau persatuan. SWOT digunakan bertujuan untuk menentukan matlamat usaha atau aktiviti serta bagi mengenal pasti faktor kedalaman dan luaran yang menggalakkan atau tidak menggalakkan dalam mencapai objektif tersebut. Hasil daripada soal jawab melalui kaedah analisis SWOT akan memberikan maklumat yang bermakna untuk setiap aspek dan berfungsi untuk mengesan kelebihan daya saing mereka. Analisis SWOT adalah alat yang ringkas tetapi sangat berguna untuk memantapkan keupayaan sumber organisasi dan kekurangan, peluang pasarannya dan ancaman luaran untuk masa depannya. Thomson et al. 2007 97. Strategi pelaksanaan yang dirancangkan organisasi MARA dalam mencapai objektifnya dengan menggunakan analisis SWOT untuk menyenaraikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disenaraikan dalam kotak cara seperti berikut. Okey. Bagi kekuatan, 1. Hanya pengarah dengan dibantu oleh timbalan pengarah saja sebagai pengurusan atasan dan ini tidak akan berlaku konflik di dalam membuat sesuatu perancangan atau keputusan. 2. Mempunyai autoriti di dalam memberi arahan dan setiap arahan yang dibuat hendaklah diakur oleh semua kaki tangan. Namun sebelum sesuatu arahan dibuat, perbincangan diadakan bersama pengurus pertengahan dan bawahan. 3. Pengurusan adalah dianggap sebagai role model oleh semua. Okay, seterusnya seperti yang kita tahu, MARA adalah sebuah badan autonomi yang bertanggungjawab kepada Menteri Pembangunan Usahawan bermatlamat khusus ke arah pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. So, secara keseluruhan, amalan pengurusan strategi di kalangan ahli pengurusan institusi pendidikan MARA adalah tinggi. So, pekerja ataupun pihak pengurusan MARA perlulah lebih efisien, lebih cekap dalam membimbing serta melahirkan ahli perniagaan di kalangan masyarakat luar bandar. So, antara cadangan yang dicadangkan adalah yang pertama ialah kurangkan masalah birokrasi dan kedua adalah penambahan anggota kerja, iaitu perlu menambahkan bilangan pekerja dalam institusi MARA itu sendiri. Dan yang ketiga adalah melakukan pusingan kerja supaya setiap pekerja dalam institusi MARA lebih mempunyai pengetahuan tentang kerja dengan secara meluas, tak kira dalam bidang kuasa apapun. So, yang keempat, memperkuatkan pentadbiran organisasi MARA sendiri. Dan yang kelima ialah memperkuatkan aset penting. Dan yang keenam ialah menerapkan budaya kerja berprestasi tinggi, iaitu pekerja MARA mempunyai prestasi kerja yang cekap dan tinggi serta dapat membimbing kaum Bumiputera supaya menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan membantu menaik tarafkan sosial ekonomi negara. Secara kesimpulannya, sejak penubuhan MARA, banyak pembangunan dan kemajuan telah dicapai. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA adalah dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. So, malah untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputera terus berkembang pesat, MARA juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada golongan ini. Di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman kewangan, nasihat dan bimbingan MARA turut membangunkan modal insan yang berdaya saing. So,
Kajian kepimpinan dan pengurusan seterusnya ini diharapkan akan mampu melonjakkan pencapaian MARA dan sekaligus mencetuskan perubahan minda dan paradigma dalam kalangan pemimpin dan warga MARA ke arah institusi MARA yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.